Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kajian lapangan geografi tingkatan 3 yang telah saya terima daripada Encik Hafiz bin Husin selaku guru geografi tingkatan 3 saya pada tahun ini. Saya akan mulakan dengan pengenalan diri. Nama saya Nurin Zuhaira binti Muhammad Haris. Saya daripada kelas S3 Al-Farabi dan saya daripada SMK Sungai Busu. Seterusnya, tajuk kajian saya untuk kajian lapangan geografi tingkatan 3 pada tahun ini ialah kegiatan ekonomi perdagangan. Dan kawasan kajian saya yang telah saya pilih ialah Taman Syur Gombak. Seterusnya kita akan lihat kepada isi kandungan yang telah saya sediakan untuk pembentangan ini. Yang pertama, saya akan terangkan tentang latar belakang, iaitu latar belakang kawasan kajian. Yang kedua ialah graf dan tafsiran, iaitu graf dan tafsiran tentang kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih. Yang ketiga ialah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Seterusnya, kepentingan kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih. Yang kelima dan terakhir iaitu cadangan memajukan kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih. Seterusnya, kita akan pergi kepada latar belakang. Latar belakang kawasan kajian. Menurut peta satelit, kawasan Taman Syur Gombak merupakan kawasan yang terdapat ciri geografi budaya dan fizikal. Antara ciri geografi budaya yang terdapat di Taman Syur Gombak ialah pertempatan, jalan raya, sekolah dan juga bangunan perniagaan. Manakala bagi ciri geografi fizikal pula ialah terdapat hutan di Taman Syur Gombak. Yang kedua, kawasan Taman Syur Gombak merupakan kawasan yang mempunyai penduduk yang padat. Yang ketiga, kawasan Taman Syur Gombak merupakan tempat yang mempunyai banyak kemudahan awal yang telah disediakan oleh kerajaan, sebagai contohnya SK Taman Syur Gombak, SMK Hillcrest dan juga Prima Syur Gombak. Seterusnya kita akan pergi kepada graf dan tafsiran. Graf yang ditunjukkan ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perdagangan di Taman Syur Gombak. Di bahagian sebelah kiri ini ialah bilangan orang. Bagi bar yang pertama menunjukkan kedudukan strategik. Bagi bar yang kedua menunjukkan pertambahan penduduk, manakala bar seterusnya menunjukkan infrastruktur dan bar terakhir menunjukkan bentuk muka bumi. Kita akan pergi kepada tafsiran graf. Menurut graf sebentar tadi, data tertinggi yang telah dicatatkan ialah kedudukan strategik, iaitu seramai 4 orang. Seterusnya, data terendah yang telah dicatatkan pula ialah bentuk muka bumi, iaitu seramai 1 orang. Perbezaan antara data tertinggi iaitu kedudukan strategik dan terendah iaitu bentuk muka bumi adalah seramai 3 orang. Seterusnya, kebanyakan kawasan kerja saya iaitu Taman Syur Gombak ialah kawasan tanah pamah. Seterusnya ialah terdapat sedikit sahaja kawasan tanah tinggi di kawasan Taman Syur Gombak. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih pada hari ini. Seterusnya, terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Yang pertama ialah faktor fizikal, sebagai contohnya bentuk muka bumi, tanah, iklim, bahan mentah dan juga saliran. Faktor yang kedua ialah faktor manusia, sebagai contohnya dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, pasaran modal dan juga buruh. Bagi faktor fizikal, terdapat faktor fizikal di Taman Syur Gombak iaitu bentuk muka bumi yang strategik, sebagai contohnya Prima Syur Gombak dan juga SK Taman Syur Gombak. Bagi faktor manusia, Taman Syur Gombak merupakan kawasan yang mempunyai infrastruktur, sebagai contohnya jalan lingkaran tengah 2. Ini adalah contoh gambar Prima Syur Gombak dan juga SK Taman Syur Gombak. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih. Seterusnya, kepentingan kegiatan ekonomi utama. Yang pertama, kegiatan ekonomi utama ini adalah sangat penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur kerana kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan pelbagai kemudahan untuk menjamin kelicinan perkembangan industri bagi menjadikan projek pelaburan antarabangsa, sebagai contohnya Syarikat Air Selangor dan juga Tenaga Nasional. Kepentingan yang kedua ialah meningkatkan taraf kehidupan penduduk. Peluang pekerjaan yang luas dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Dalam masa yang sama, penduduk mempunyai peluang untuk mendapatkan keperluan hidup yang lebih baik. Sebagai contohnya, penduduk boleh mendapat tempat tinggal yang selesa dan juga makanan yang mencukupi. Ialah contoh gambar logo Air Selangor, Tenaga Nasional, tempat tinggal yang selesa dan juga makanan yang mencukupi. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan memajukan kegiatan ekonomi utama yang telah saya pilih.
Menurut kajian saya, terdapat beberapa cadangan, iaitu e-dagang. E-dagang merupakan proses jual beli melalui talian internet dengan rangkaian komputer yang mampu meningkatkan pendapatan negara seperti di negara China. Cadangan yang kedua ialah menggunakan teknologi moden, iaitu yang dapat menghasilkan hasil keluaran dan menjamin kualiti yang baik. Sebagai contoh, pembuatan keropok lekor yang menggunakan pembungkusan vacuum, ia mendapat lebih kepercayaan dan memudahkan penghantaran di dalam negara maupun ke luar negara. Seterusnya ini adalah contoh logo e-dagang dan juga contoh pembungkusan keropok lekor yang menggunakan vacuum. Itu sahaja untuk pemandangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya dalam menghasilkan kerja lapangan geografi kata 3 saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.